Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar geng? Harap korang sihat lah waktu-waktu PKP ni. So jaga kesihatan dan juga keluarga korang stay at home. Okey, untuk video kali ni aku nak berkongsi cerita berkenaan dengan power valve yang tidak menggunakan bush tetapi dia menggunakan bearing. Okey, untuk penerangan video aku kali ni dia ada 4 peringkat. Peringkat pertama aku akan terangkan cara pemasangan saiz bearing dia punya pada power valve ni. Okey, peringkat yang kedua dia punya kebaikan menggunakan bearing ni. Yang ketiga berkenaan dengan dia punya keburukan sekiranya kita menggunakan bearing. Dan yang keempat, cara servis lah. Cara servis power valve ni sekiranya korang menggunakan dia punya power valve ni menggunakan bearing. Okey, aku teruskan peringkat pertama iaitu cara pemasangan. Okey, di tangan aku ni di sini adalah power valve yang menggunakan bush double o-ring. Dan biasalah di tengah-tengah ni dia ada dia punya oil seal. Okey, dan di sini menggunakan bearing, 2 biji bearing. Okey, sebelum tu aku suka cakapkan benda ni bukannya sekarang ni orang dah pakai, sebenarnya dah lama dah geng. Di hujung tahun 90-an rider-rider TZM dah modified orang punya blok, tak menggunakan bush lagi dan mereka menggunakan bearing. Pada ketika itu dia ada 2 cara. Pertama yang inilah double bearing. Dan yang kedua, dia rider-rider TZM kita ni dia gunakan single bearing dan dilapis dengan dia punya oil seal. Dan bearing tu lebih tebal daripada yang ni lah. Tapi untuk cerita aku kali ni menggunakan teknik ni. 2 bearing. Okey, saiz bearing ni adalah 6003 ZZ. Okey, jenama NTN, ada jenama lain. Tapi aku beli yang ni lah untuk jenama NTN 6003 ZZ. Okey, ZZ ni dia ada pelapik. Okey, dia ada pelapik dan pelapik ini diperbuat daripada besi. Jangan ambil yang plastik. Kalau plastik kita khawatiri plastik tersebut tak mampu menahan kepanasan pada blok dan akhirnya karbon akan mengganggu biji bearing dalam bearing ni. Dia akan mengganggu berkarbon dan akhirnya akan mengakibatkan bearing ni jam. Saiz korang dah tahu. Dan untuk pemasangan bearing ni, okey, ini power baru Pada mulanya dia tak akan dapat nak masuk lah. Okey, tak dapat nak masuk, dia punya lubang dan maknanya power valve ni tak nak dia kena lay sikit. Lay sikit supaya dia punya bearing boleh masuk macam ni. Okey, cara nak lay paling mudah, korang boleh gunakan grinder dan gosok perlahan-perlahan pada power valve ni. Okey, sehingga dapat dimasukkan dia punya bearing. Dan selepas korang gosok getah pasir ni, korang boleh polishkan dia punya batang power valve ni menggunakan mata brus dawai. Okey, so bila korang dah gunakan brus dawai tersebut, dia akan lebih licin dan dia akan lebih kemas lah. Suka juga aku ingatkan, kalau nak lay ni pastikan lay tersebut betul-betul fit 98%. Tak nak kata 100% susah. Kena target 98% fit. 98% fit. Sekiranya tak fit, inilah yang akan mengakibatkan masalah pada rumah blok. Sebab kita tak nak ada gegaran. Tidak ada gegaran. Power valve ni dia bergegar. Waktu kita laju dia tak bergegar sebenarnya. Dia akan bergegar selepas kita lepas throttle.
Bila kita lepas throttle, dia akan menyebabkan power valve ni agak gegar. Korang boleh dengar lah bunyi tu. Okey. Sebab kalau kita pakai boost biasa pun, lama kelamaan dia akan longgar, dia akan ada gap. Okey, ada gap. Bila kita lepas throttle, itu yang bunyi dia ada gegaran. Bila berlaku gegaran, dia akan memberi efek pada blok lah. Okey geng, seperti mana yang aku sebutkan tadi, pastikan bearing pertama ni mesti fit 98%, tapi bearing kedua dia memang tak boleh fit lah. Sebab di sini dia ada longkang dia. Okey, tapi jangan risau. Yang penting sekali dia punya pada bearing yang pertama ni mesti fit, mesti kena fit. Okey, sekiranya korang ada rasa gap, alright, akibat daripada terlebih leh, alternatifnya korang boleh gunakan Loctite 638 ni, retaining compound. Korang boleh isikan dekat dia punya lubang bearing tengah ni, dan korang biarkan dia selama 1 jam. Okey, sebab yang Loctite ni memang lambat dia nak kering, supaya Loctite ni akan mengisi ruang yang ada di sini. Tujuannya apa? Supaya kita tak nak ada leaking. Tak nak ada leaking, dan kedua tujuannya tak nak ada gegaran, tak nak ada gap. Okey. Okey, itu tujuan dia. Okey, bila korang dah letakkan Loctite tadi, maknanya bearing ni akan kekal lama dekat power valve ni. Yang single ni memang susah nak keluar dah. Okey, yang single ni susah nak keluar dah. Tapi dia still berpusing sebab power valve dia tidak bergesel dengan bearing. Dia hanya berputar melalui kekacang dalam tu. Jadi walaupun dia fit 98%, okey, dia tidak ada geseran lagi dah. Dia hanya geseran pada biji bearing dalam ni sahaja. Okey, itu yang penting sangat. Penting sangat-sangat. Okey, cara pemasangannya mudah saja. Okey, bila bearing pertama ni dah fit dekat sini, korang dah boleh masukkan dia punya power valve ni betul-betul. Okey, bila dah masuk, okey, korang dapat lihat lah dia punya kedudukan dia dekat situ tepat, sama saiz. Dia tidak akan ada gap. Okey, tengok tak ada gap. Okey, ini aku tak letak dia punya compound, jadi mungkin ada bunyi sikit. Sebenarnya kita tak nak ada gap satu pun. Dia akan dia perlu fit dalam ni. Okey, bearing pertama. Okey, selepas power valve ni dia masukkan dengan betul, sebelah ni korang kena kunci lah. Terbalikkan balik dia punya kedudukan valve ni. Bukan terbalikkan lah, maksud aku kena sesuaikan dengan cap sebelah sini. Okey, dan dia akan berada di tempat dia. Dan gunakan silikon grey ni, ataupun kita panggil gasket maker lah, gam silikon lah, sama je. Yang ada muncung ni korang tekan, korang sealkan dekat atas sini, nampak tak? Dekat bahagian celah sini, celah bearing pertama ni. Okey, jangan tebal-tebal sangat lah, lebih kurang seadanya lah, yang sesuai dengan sini, bahagian atas ni. Okey, bahagian atas ni. Alright, so selepas dah digam gasket, dekat bahagian sini, batang power valve ni pun perlu diletakkan dengan gam gasket tebal sedikit. Sebab nanti bila bearing kedua masuk, dia dah seal antara celah tu. Okey, pertama dekat atas ni sikit, yang kedua dekat tengah-tengah ni, batang power valve ni. Okey, tunggu sehingga silikon tu kering dan korang baru masukkan bearing yang kedua. Okey, dan bearing kedua ni kena tekan kuat-kuat lah. Sebab dia dah ada gam gasket, dia akan memberi tekanan sikit lah bila nak masuk. Alright. Okey, bila dah masuk, barulah kita letak sekali lagi gam gasket dekat sini. Okey, dekat sini. Lebih sikit pun tak apa. Yang penting jangan dia ganggu dia punya pergerakan tengah-tengah ni, bearing ni.
Dalam tu dah ada gasket, dia dah fit kan. Tapi yang besi yang ni tak perlulah. Kena sikit-sikit tak apa, dia boleh berpusing. Okey. Maknanya di sekitar sini dah diletakkan dengan gam gasket tebal. Tebal sama tebal dengan dia punya flat pada blok ni. Kalau tengok sini dia ada lebih kurang 1 ataupun 2 0.1 mm. Ada gap ni. Jadi kita bila letak dia punya gam gasket, dia terlebih sikit pun tak apa, sebab nanti kita akan lapik dengan Azrin punya gasket. Bukan gasket, kita panggil apa, pelapik kat sini. Okey, jangan lupa kena letak gam gasket. So apabila gam gasket yang luar ni dah kering, okey, PV pun boleh bergerak, dan barulah korang lapikkan dengan produk Azrin ni. Dia punya gasket luar ni. Okey, supaya gam gasket yang kita letak kat sini tadi dapat dimampatkan dan dapat memastikan tiada leaking bahagian power valve ni lagi dah. Alright, gini. So bahagian besi yang berputar ni kena kalau ada gam gasket kena buang. Kena buang supaya pergerakan power valve tu tiada lagi gangguan. Alright, tutup. Dah tutup sini, barulah kita letak macam biasalah puli dia punya housing YPBS tu. Okey geng, so agak korang jelas lah penerangan ringkas ni. Aku tak boleh tunjukkan dia punya pemasangan penuh sebab ini memang blok simpanan aku. Jadi bila kita dah pasang, sayanglah pula. Cuma aku berkongsi lah cerita cara pemasangan, cara aku pemasangan bearing pada sistem power valve. Alright. Terusnya aku masuk pada penerangan peringkat yang kedua. Yang pertama aku dah cerita cara pemasangan. Peringkat yang kedua iaitu apakah kebaikan jika kita menggunakan bearing ni. Okey, yang pertama sekali bila kita menggunakan bearing, okey, batang power valve dan juga bearing ni tidak ada geseran. Dia hanya bergerak menggunakan bearing, kekacang dalam ni. Dan bila ada kekacang, batang PV tidak akan haus lagi. Tidak akan haus lagi sebab dia dah fit dengan bearing. Okey, dia dah fit dengan bearing. Okey, so putaran power valve ni akan lebih lancar lah, lebih lancar. Itu kebaikan yang pertama lah. Kalau kita tengok pada power valve standard, okey, power valve standard, dia berputar, dia akan mengakibatkan geseran pada batang power valve dan juga geseran pada besi cooper ni. Dan lama kelamaan dia akan haus dan dia akan memberi gap, ruang kepada power valve tersebut dan juga bush. Yang ni bush lama, ini power valve baru. Aku masuk bush lama ni pun, dekat bush baru dia ada gap. Dia ada gap yang banyak. Sebab apa gap ni? Sebab bush ni dah makan dia punya ni. Sebab apa makan? Sebab dia dah bekerja keras. Dia dah prep dan akhirnya liang antara bush dengan batang power valve terbuka, menyebabkan minyak akan mudah bocor. Okey, itu kebaikan yang pertama lah pada aku. Kebaikan yang kedua, of course lah, masalah yang sering kita hadapi, power valve ni leaking. Ramai rider-rider TZM komen aku baca jugalah. Okey, bila kita menggunakan bearing ni, masalah leaking dapat diselesaikan. Sebab apa aku kata tadi? Sebab tengah ni dia tidak makan lagi dah. Dia tidak ada geseran. Dia tidak ada geseran dan liang dia ni jika kita lay dengan tepat, liang dia tidak ada memberi rongga yang besar untuk leaking. Okey, untuk leaking. Dan leaking jarang berlaku di luar bearing ni. Jarang-jarang berlaku. Dia leaking biasa berlaku dekat tengah-tengah ni. Jadi di luar ni pun kita tak perlu khawatir sebab kita dah letak dia punya gam gasket, lapisan bearing pertama dan juga lapisan bearing kedua. So maknanya di sini masalah leaking dapat diselesaikan lah.
Kalau kita guna bush ni, dia hanya mampu bertahan mungkin lebih cepatlah daripada kita menggunakan bearing ni. Tapi sekarang ni aku yakin Azrin dah buat satu inovasi pada bush ni. Okey, dia dah letak dia punya seal, dan aku pun tahu memang ada dia punya improvement dia. Leaking tu dapat dikurangkan lah. Cuma aku taklah kata hari ni yang ni bagus, yang ni bagus, ini tak bagus, ini tak bagus. Tak. Aku just share saja. Korang boleh cuba yang mana rasa sesuai, yang mana korang rasa lebih baik, korang boleh try. Aku bercerita ni sekadar berkongsi berkenaan benda yang dah lama pun, benda dah lama, jadi sebabkan channel aku ni berkongsi bercerita pasal TZM, aku berkongsi jugalah cerita lama ni berkenaan dengan penggunaan bearing. Kebaikan yang ketiga, bearing ni murah je babe. Bearing ni murah je. Setahu aku tak jumpa lah bearing seramik untuk saiz ni. Jadi ni bearing biasa sahaja. Okey, jadi harga dia murah, tak silap aku RM8 satu. Okey, dan bila murah dan benda ni pun tahan lama. Tahan lama sebab dia tidak ada geseran. Dia tidak makan. Dia tidak makan. Dia geseran dia pada kekacang tu saja. Jadi geseran haus tu dah dapat diatasi. Berbeza dengan bush ni, kalau yang heavy duty harganya aku tengok sekarang ni pun dekat 40 juga. Kalau yang biasa-biasa aku tengok tak ada warranty dan sebagainya, belas ringgit je. Tapi benda ni cepat makan. Kalau kita selalu guna power valve tu, dia akan cepat makan dan akhirnya bocor. Jadi pada akulah penggunaan bearing ni lebih jimat daripada penggunaan bush. So itu 3 kebaikan sajalah yang aku boleh ceritakan dalam ni. Yang pertama, dia tidak ada geseran kalau kita guna bearing. Bila tiada geseran, yang kedua, masalah leaking dapat diatasi, dan yang ketiga, kebaikan dia bearing lebih murah. Okey geng, kita masuk kepada part yang ketiga, iaitu dia punya keburukan. Okey, keburukan yang aku dapat perhatikanlah sekiranya kita menggunakan bearing ni, pertama sekali adalah bearing ni bersifat apa orang kata, memerlukan pelincir. Untuk bagi dia tahan lama, bearing ni bersifat memerlukan pelincir. Kalau dekat tayar, dekat T-fork, dekat hub sprocket, kita letak dengan minyak grease. So itu dia punya pelincir lah. Tapi kalau bearing dalam enjin, kita letak minyak enjin, baru bearing ni dapat bertahan lama. Jadi untuk bearing bahagian sini, dia mengharapkan minyak lebihan tuti. Tuti yang sembuh pada power valve ni, dia akan meresap ke sini. Kita harapkan itu sahaja. Ini kelemahan pertama. Okey, bila kurangnya pelincir, dia boleh mengakibatkan biji bearing tu pecah ataupun jam. Untuk masalah karbon, aku dapat perhatikan kalau kita guna besi ni, dia dapat atasi. Karbon susah nak melekat dalam tu. Okey, susah melekat dalam tu. Tapi bila dah pakai besi ni juga, dah ada penutup ni, susah juga untuk pelincir masuk dalam tu. Susah juga pelincir nak masuk dalam bearing. Bila pelincir tak ada dalam bearing, dia akan mengakibatkan kepanasan. Bila kepanasan, terutamanya berjalan jauh, tak mustahil bearing korang boleh jam. Bearing boleh jam. Tapi jika enjin korang masih okey, maksud aku dia tak pakai slip. Bila tak pakai slip, blok tak berapa panas sebenarnya. Dia dalam average 80 darjah Celsius sahaja. Jadi bila keadaan 80 darjah Celsius, dekat head pun ada coolant. So bearing ni rasanya tidaklah terlalu panas sebenarnya. Tidaklah terlalu panas. Tapi kalau motor korang memang nak jam kepanasan, ini pun akan sama-sama jam sekali lah. Sebab dia dah terlalu panas, biji bearing akan akan menjadi api, dan api itu akan menyebabkan bearing tu melebur. Melebur. Itu pandangan aku jika berlaku jam panas.
So itulah kata yang pertama dia punya keburukan tu, risiko kepada panas tu yang tak ada pelincir pada bearing ni boleh mengakibatkan bearing ni jam. Okay, geng, masalah yang kedua ataupun keburukan yang kedua ini yang paling dikhawatiri lah. Okey, apabila bearing yang pertama ni delay dengan terlalu besar dan menyebabkan bearing ni ada gap, dan kesan buruk dia akan memberi gegaran dalam rumah bearing ni. Dalam rumah bearing ni senang kata dalam blok ni lah. Okey, bila dia ada gegaran, sikit-sikit mula tak ada apa, lama-lama besi blok ni, seramik blok ni dia akan mengembang. Dia akan mengembang akibat daripada hentakan gegaran. Okey, daripada hentakan gegaran. Itulah yang paling orang tak seronok sebenarnya kalau guna bearing. Okey, bila ada gegaran, dia akan memberi efek yang itu, dan nak cakap apa, blok pun tak boleh buat apa lah. Jarang kita jumpa orang buat slip kat sini. Memang tak ada rasanya orang buat slip. Okey, tak nak kena tukar blok baru. Tapi pada akulah, kalau cara pemasangan dia betul, ataupun maksud aku tadi power valve tadi tepat, dia punya lay tu, masalah gegaran tu dapat diatasi. Okey, kedua masalah gegaran ni sebenarnya kita kena alert lah, kena alert. Sebulan 2 bulan tu kita kena check, dengar bunyi enjin, kita press throttle dan kita lepas. Bila lepas tu ada bunyi cing dari gegaran tu, ini berpunca pada sinilah. Tak kira lah pakai bush ke ataupun pakai bearing, pulas throttle, lepas throttle, dengar tepi dia ada bunyi teng 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 teng. Itu boleh berlaku gegaran pada bearing ni. Okey, kalau bearing ni bergegar sebab rumah ni ataupun dia punya guli dah pecah. Kalau yang ni bergegar sebab batang PV dengan bush ni dah makan, dia ada gap. Okey, dia ada gap. So itu kelemahan yang kedua. Okey, yang aku boleh ceritakan. Kelemahan yang ketiga, kelemahan yang ketiga, aku boleh katakan sekiranya bearing tu jam, dia akan memberi kesan buruk pada korang punya gigi servo. Servo ni dia tarik bearing, dia tarik power valve ni. Bila dah jam, dia ketat, servo gigi tu plastik je. Jadi dia bekerja keras, akhirnya gigi servo tu akan rosak. Okey, so itu peringkat yang ketiga. Korang boleh nilai, boleh fikir yang mana yang terbaik. Aku tak ada kata puli ni bagus, bush ni terbaik ataupun bearing terbaik. Aku hanya bercerita bukan teknologi lah, otak-otak TZM yang dulu lagi dah buat, bukan sekarang, dah lama sebenarnya. Cuma aku memenuhi konten video aku ni berkenaan info penggunaan bearing pada power valve. Penerangan peringkat terakhir iaitu yang keempat, bagaimana untuk servis bearing ni, power valve guna bearing ni dalam satu jangka masa lah. Okey, seperti mana aku cerita sebelum ni, power valve ni bearing yang pertama akan berada kekal di sini. Berada kekal lah, aku boleh cerita kekal lah sebab dia dah fit. Dia dah fit. Okey, dan untuk servis dia, aku perhatikan amat susah kita nak keluarkan bearing ni daripada sebelah sini. Kita dah buka rumah YPBS tu, kita nak keluarkan bearing ni amat susah. Berbeza dengan bush. Bush kita boleh umpil saja, dia boleh bergerak sikit-sikit dan kita boleh tarik dia keluar. Okey, untuk servis power valve ni yang menggunakan bearing, tak nak korang kena mahir bahagian sini. Guna torchlight. Bila nak keluarkan bearing, korang pusingkan benda ni ke bawah macam ni, dan korang kena suluh laluan dia tu mesti tepat. Macam gini tak silap aku. Macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Bila laluan tu dah tepat, gunakan torchlight, korang kena tolak. Tolakkan dia supaya dia keluar. Okey, supaya dia keluar.
So itu beza dia lah. Kalau kita guna bush, kita boleh umpil daripada sini. Bila bush tu dah keluar, kita boleh tarik je. Okey, kalau batang PVC batang ni lah. Tapi kalau kita dah guna bearing, nak keluarkan bearing daripada sini memang susah. Memang susah. Jadi tak nak kena buka daripada sini, betulkan kedudukan power valve ni untuk dikeluarkan, dan kita kena tolak, ketuk sikit lah. Bila tolak dia akan keluar. Okey. Dan bearing pertama tak ada masalah, keluar, boleh tanggal. Tapi bearing yang lapisan kedua ni boleh tu keluar. Tapi bearing yang kedua, yang pertama jangan dikeluarkan lah. Kita just cuci saja menggunakan brush untuk buang dia punya karbon. Untuk buang dia punya karbon pada batang valve ni. Dan nasihat aku, kalau nak guna brush ni jangan ditekan lah, layang sahaja. Layang sahaja untuk buangkan karbon yang melekat pada power valve. Okey, so aku rasa itulah sedikit perkongsian aku berkenaan dengan bearing ni. Harap kita boleh berkongsi lah pengalaman. Dan aku tegaskan, aku tak ada kata bearing ni bagus, bush ni bagus, tak ada. Tapi spek kilang inilah. Mereka dah buat kajian, mungkin menggunakan bush ni lebih baik. Tapi apa yang kita rasa sekarang ni, penggunaan bush berlakunya leaking. Bila leaking, sebab itulah rider-rider TZM dulu dia menginovasikan atau memikirkan cara penggunaan bearing ni. Namun tetap ada keburukan dia. So bagaimana nak mengatasi keburukan itu, pada aku korang kena alert dan kena tahu cara untuk pasang dan servis supaya dapat mengurangkan masalah yang aku katakan tadi, rumah bearing pada blok ni rosak. Tapi untuk masalah leaking, aku rasa bearing terbaik. Masalah leaking, bearing terbaik daripada kita gunakan oil seal. Alright gang, so itu sajalah perkongsian aku. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe channel, like, komen dan juga share. Bye bye dan jumpa lagi.